Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 8 pada hari ini akan membincangkan tentang analisis keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan daripada artikel yang telah kami pilih. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang iaitu saya, Nurul Izzati binti Rahim, dan saya, Puteri Anissa Syara binti Sulaiman. Dan saya Nur Hamizah binti Abdul Aziz. Jadi, kandungan video kami pada hari ini adalah untuk menerangkan di mana sumber artikel kami diperoleh, analisis keutuhan semantik daripada artikel, analisis keutuhan fonologi daripada artikel, analisis keutuhan leksikal daripada artikel, analisis keutuhan gramatikal daripada artikel, dan juga analisis rujukan daripada artikel. Jadi, tajuk artikel yang dipilih untuk dianalisis pada hari ini adalah Pengajian Malaysia dan Penerimaan Bahasa Melayu Peringkat Antarabangsa dalam Era Wawasan Global. Artikel ini bolehlah didapati di Pendata Journal of Malay Language Education and Literature, Jilid 12, nombor 2, Pica Artikel 2021. Artikel ini ditulis oleh Ungraph dan diterbitkan pada 15 September 2021. Dan artikel ini bolehlah diakses di pautan yang telah diletakkan. Jadi pada hari ini kami akan memulakan analisis artikel dengan menerangkan sedikit apa itu keutuhan semantik. Keutuhan semantik bolehlah didefinisikan sebagai jalinan makna di antara satu ayat dengan ayat lain atau perenggan-perenggan lain. Terdapat dua hubungan semantik. Yang pertama, hubungan semantik antara bahagian wacana. Yang kedua, hubungan semantik dari segi latar atau konteks wacana. Jadi, terdapat 8 jenis hubungan semantik antara bahagian wacana. Antaranya, hubungan sebab dan akibat, hubungan sebab dan hasil, hubungan sebab dan tujuan, hubungan syarat dan hasil, hubungan latar dan kesimpulan, hubungan perbandingan, hubungan sampingan, dan hubungan memperkuatkan isi. Slide seterusnya. Manakala pula, terdapat 3 jenis hubungan semantik dari segi latar atau konteks wacana. Antaranya ialah kesatuan tajuk atau topik, hubungan sosial antara penutur dan pendengar, dan laras bahasa yang bersesuaian. Jadi pada hari ini kami akan memulakan analisis daripada artikel dengan mengesan hubungan sebab dan akibat daripada artikel. Antara contoh ayat daripada artikel adalah, namun 93% dari orang Indonesia buta huruf menurut Roll. Oleh sebab itu, sebuah negara kecil seperti Belanda dapat menguasai negara besar seperti Indonesia hanya dengan segelintir orang. Dengan catatan bahawa amat penting segelintir orang itu harus dilengkapi dengan pendidikan tinggi yang cemerlang dalam bidang pengajian Indonesia. Jadi saya dapat menganalisis bahawa sebab adalah orang Indonesia buta huruf, maka akibatnya orang Belanda mampu menguasai negara besar biarpun mereka adalah hanya segelintir orang sahaja. Jadi slide seterusnya. Saya juga dapat mengesan hubungan sebab dan hasil daripada ayat berkenaan. Contoh ayat adalah, situasi seperti itu lebih kurang juga mendasari penjajahan di kawasan yang lain. Oleh kerana itu, salah satu tugas utama untuk gerakan nasionalis dan untuk kerajaan yang sungguh ingin membela dan membangun negerinya adalah pendidikan. Sebab yang dapat dikesan dalam ayat ini adalah penjajahan, manakala hasilnya terhasillah suatu gerakan nasionalis dan kerajaan yang ingin membela negerinya sendiri dengan pendidikan. Slide seterusnya. Jadi saya juga dapat menganalisis hubungan sebab dan tujuan dalam ayat dalam artikel.
Jadi contoh ayat adalah, di Amerika tidak ada universiti yang menggunakan ISI yang kini dikenali sebagai Web of Science untuk mengukur KPI dalam pengajian Asia. Jadi konteks sejarah itu sebenarnya merupakan batas pada pendekatan yang saya ambil dalam bahagian pertama sumbangan ini. Jadi sebabnya yang dapat saya kesan di sini adalah tiada universiti yang menggunakan ISI. Jadi tujuan kajian ini diadakan adalah untuk mengkaji kenapa tiada universiti yang menggunakan ISI untuk mengukur KPI. Slide seterusnya. Hubungan latar dan kesimpulan. Jadi contoh ayat yang mampu menerangkan hubungan semantik ini adalah, di negara Arab yang lain yang mengalami musim bunga itu, ada juga lain yang menderita dari krisis transisi atau perang saudara seperti Tunisia dan Libya. Berkaitan dengan ini, secara keseluruhan, bahasa Arab tidak mendapat posisi yang lebih penting berdasarkan perkembangan ekonomi yang tidak seiring dengan ramalan pertumbuhan ekonomi sebelumnya. Jadi, latar di sini dalam ayat tersebut adalah perang saudara, krisis transisi. Manakala kesimpulan yang dapat diambil apabila berlakunya krisis transisi dan perang saudara, maka bahasa Arab sekaligus tidak mendapat posisi yang lebih penting kerana tidak dijamin mampu membangun kepada ekonomi negara. Slide seterusnya. Hubungan perbandingan. Jadi, contoh ayat yang dapat dikesan daripada artikel adalah, hasil utama dari analisis bibliometrik ini merupakan bahawa Malaysia kini memang hegemonik dalam pengajian tentang Malaysia. 86.281% dari penerbitan tentang Malaysia ditulis oleh pengarang dari Malaysia. Itu jelas jauh berbeza dari zaman penjajahan di mana penulis British sangat menentukan agenda dalam pengajian Malaya. Jadi dalam ayat tersebut, kita dapat mengesan bahawa penulis melakukan perbandingan tentang kandungan pengajian Malaya pada masa penjajahan British dan pada masa kini. Jadi slide seterusnya. Hubungan sampingan. Jadi antara contoh ayat yang dapat saya kesan dalam artikel tersebut adalah, MySite dikembangkan di Perpustakaan Universiti Malaya dan kemudian ditingkatkan ke peringkat kebangsaan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. MySite juga memberikan akses percuma ke lebih dari 85,000 artikel dari 289 jurnal dari Malaysia. Jadi ayat kedua merupakan huraian yang mampu menyokong kepada ayat pertama. Jadi itulah dipanggil sebagai hubungan sampingan. Slide seterusnya. Hubungan memperkuat isi. Jadi antara contoh ayat yang dapat saya kesan dari artikel juga adalah, pelajar itu tidak hanya tertarik dari segi yuran kuliah, mereka juga sering membawa potensi ilmiah yang menarik. Maka juga kerana dirangsang oleh sejumlah universiti, mereka mula menyelidiki dan menerbitkan artikel tentang Malaysia, termasuk dalam jurnal yang diliputi oleh ISI atau Web of Science. Jadi isi utama adalah di sini membawa potensi ilmiah yang menarik. Jadi isi dalam ayat kedua untuk memperkuatkan isi pertama adalah, mereka mula menyelidiki dan menerbitkan artikel tentang Malaysia. Jadi slide seterusnya. Jadi saya akan meneruskan kepada pembentang seterusnya. Baiklah, jadi saya akan meneruskan perbincangan kami pada hari ini dengan menganalisis keutuhan fonologi yang telah kami daripada artikel yang telah kami kaji. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan fonologi itu sendiri? Fonologi merupakan suatu bidang yang menyelidiki bahasa menurut segi fungsinya sahaja. Keutuhan fonologi terbagi kepada 3 aspek, iaitu hentian suara, nada suara dan akhir sekali adalah intonasi suara. Baiklah, yang pertama hentian suara. Hentian suara merupakan kesenapan atau hentian ayat yang mengandungi maksud berbeza. Maksudnya di sini, hentian suara yang dimasukkan di tempat yang berbeza dalam suatu ayat itu boleh membawa makna yang berbeza. Antara contoh yang telah kami temui daripada artikel yang kami kaji, yang pertama sekali ialah
Sebagai sumbangan kecil, saya turut menulis sebuah artikel yang bertajuk Beyond 2020 Indonesian and Malay in a New Linguistic World Order. Jadi setelah frasa sebagai sumbangan kecil, terdapat tanda noktah yang menunjukkan terdapat hentian suara. Contoh yang kedua adalah di dalamnya saya mengaitkan perspektif untuk bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Jadi kita dapat lihat di situ terdapat tanda koma sekali lagi setelah frasa di dalamnya yang menunjukkan bahawa terdapat hentian suara pada frasa tersebut. Contoh yang ketiga ialah 93% dari mereka adalah buta huruf menurut Rule. Jadi sebelum frasa menurut Rule terdapat tanda koma yang menunjukkan terdapat hentian suara. Maksudnya di sini, Rule berpendapat bahawa 93% dari mereka adalah buta huruf. Contoh lain yang dapat kami temui ialah secara keseluruhan, penerimaan bahasa Melayu di kalangan penutur antarabangsa berkembang dengan sangat dinamik. Maksudnya di sini, penerimaan bahasa Melayu dalam kalangan penutur antarabangsa berkembang dengan sangat dinamik secara keseluruhannya. Contoh yang terakhir sekali ialah, kini saya mempunyai pelajar dari Ghana yang ingin menulis tesis masternya tentang strategi digital Sarawak. Maksudnya di sini, penulis mempunyai pelajar dari Ghana yang ingin menulis tesis masternya berkaitan strategi digital Sarawak pada masa ini. Baiklah, seterusnya saya akan teruskan lagi dengan nada dan intonasi suara. Nada bermaksud tinggi atau rendah suara seseorang, manakala intonasi pula berbeza mengikut ayat sama ada ayat perintah, ayat tanya, ayat pujuk, ayat penyata dan sebagainya lagi. Ia berfungsi sebagai penanda dan pemisah frasa serta membezakan suatu struktur ayat tersebut. Nada dan intonasi suara juga berfungsi untuk mewujudkan hubungan semantik antara suatu bahagian wacana. Kedua-dua nada dan intonasi suara ini berbeza, boleh membawa makna yang berbeza dalam ayat. Jadi antara contoh yang dapat kami temui dalam artikel yang kami kaji ialah yang pertama sekali, bagaimana pula dengan penerimaan bahasa Melayu di kalangan antarabangsa? Jadi intonasi yang digunakan di sini adalah intonasi ayat tanya yang menunjukkan bahawa penulis bertanya kepada para pembaca tentang bagaimana cara penerimaan bahasa Melayu di kalangan antarabangsa. Contoh yang kedua ialah dengan kebangkitan ekonomi Malaysia sejak 1970-an, pengajian Malaysia menjadi semakin popular di banyak negara. Nada dan intonasi yang digunakan di sini menunjukkan kemegahan bahawa pengajian Malaysia menjadi semakin popular di banyak negara setelah bangkitnya ekonomi negara kita sejak tahun 1970-an. Seterusnya, sebagai sumbangan kecil, saya turut menulis sebuah artikel yang bertajuk Beyond 2020 Indonesian and Malay in a New Linguistic World Order. Nada yang digunakan di sini adalah rendah dan intonasi yang digunakan oleh penulis ialah intonasi yang merendah diri kerana penulis menunjukkan rasa rendah dirinya di atas sumbangan kecil yang dilakukan olehnya. Contoh lain lagi yang telah kami temui daripada artikel tersebut ialah krisis lain yang sangat mempengaruhi ekonomi di banyak negara adalah krisis COVID-19 sejak awal tahun 2020, termasuk dalam bidang bahasa dan sastera. Nada yang digunakan di sini agak tinggi manakala intonasi yang digunakan di sini juga agak ditekankan kerana menunjukkan bahawa negara kita sedang menghadapi krisis COVID-19 dan telah mempengaruhi ekonomi, bidang bahasa dan juga sastera. Dan seterusnya ialah, walau bagaimanapun menjelang tahun 2021, semakin ramai yang disuntik vaksin di Malaysia dan di negara lain dan kegiatan ekonomi di beberapa pelosok dunia sudah sangat baik. Intonasi yang digunakan oleh penulis di sini menunjukkan rasa lega penulis kerana kegiatan ekonomi di beberapa pelosok dunia semakin membaik setelah ramai yang mendapat suntikan vaksin. Dan contoh terakhir sekali
Yang boleh saya ambil ialah, maka sekarang sudah masanya untuk mengenal pasti perkembangan bahasa Melayu dan Indonesia pra-krisis COVID-19 sebagai landasan persiapan langkah yang sesuai dalam situasi pasca COVID-19. Nada yang digunakan di sini agak tinggi dan intonasi yang digunakan juga agak ditekankan sebagai tanda menyeru rakyat untuk mengenal pasti perkembangan bahasa Melayu di negara kita. Baiklah, itu saja untuk keutuhan fonologi. Saya akan teruskan lagi dengan pemetang seterusnya. Okey, terima kasih Nur Izzati. Sekarang saya akan sambung dengan keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal merangkumi pertautan antara perkataan atau frasa secara semantik di mana dalam sesebuah wacana ia melibatkan unsur pengulangan perkataan. Keutuhan leksikal ada beberapa jenis iaitu antonim, sinonim, hyponim, homonim, pengulangan kata yang sama, kolokasi dan unsur bersambut. Slide seterusnya. Sekarang saya akan menerangkan satu persatu di bawah tajuk keutuhan leksikal. Untuk antonim ialah perhubungan di antara kata-kata yang menunjukkan unsur berlawanan makna atau pertentangan makna. Contoh ayat, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Kedua-duanya menunjukkan unsur yang pertentangan makna. Seterusnya adalah sinonim. Sinonim ialah perkataan yang mempunyai perkataan yang sama atau hampir sama makna sebagai satu lagi perkataan dalam konteks tertentu. Contoh ayat, Ali seorang yang rajin. Kegigihannya untuk belajar membolehkan dia melanjutkan pelajarannya. Dan seterusnya adalah hyponim. Kata yang maknanya terangkum dalam makna kata lain. Contohnya, dia menanam pokok melur, cempaka dan bunga raya di halaman rumah. Jadi halaman rumahnya kelihatan indah dengan pokok-pokok bunga tersebut. Seterusnya. Baiklah, seterusnya adalah homonim. Homonim bermaksud kata yang bunyinya sama tetapi mempunyai erti yang berlainan. Contohnya, bukit yang aku daki sebentar tadi sangat tinggi. Aku berasa letih kerana mengeluarkan banyak peluh sehingga badan aku dipenuhi daki. Di sini kita dapat lihat perkataan daki bunyinya sama tetapi mempunyai erti yang berlainan dalam kedua-dua ayat tersebut. Dan seterusnya adalah pengulangan kata yang sama. Contohnya, Aminah memang mudah menangis. Disebabkan perkara kecil pun dia menangis. Di sini kita dapat lihat penggunaan perkataan menangis digunakan secara berulang. Dan akhir sekali adalah kolokasi. Kolokasi bermaksud dua perkataan atau lebih yang masing-masing merupakan perkataan tersendiri tetapi kebiasaannya dikaitkan antara satu sama lain. Contohnya, pembalakan haram itu menggugat habitat flora dan fauna. Banyak haiwan liar seperti harimau, gajah, badak sumbu dan lain-lain kehilangan tempat tinggal. Kita dapat lihat di sini, dalam ayat pertama, yang menceritakan tentang pembalakan haram itu menggugat habitat flora dan fauna. Dan pada ayat seterusnya, dia menerangkan tentang haiwan-haiwan yang kehilangan tentang tempat tinggal, iaitu fauna. Seterusnya. Berikut adalah contoh ayat bagi subtopik kolokasi. Yang pertama, secara ada satu masalah utama dengan ramalan, iaitu ramalan itu selalu tentang masa hadapan yang belum diketahui. Dalam kaitan dengan ramalan pertumbuhan ekonomi yang diterbitkan pada tahun 2010 atau 2011, belum diketahui bahawa banyak ekonomi di tanah Arab akan hampir hancur dalam perubahan politik yang dinamakan musim bunga Arab yang mula pada hujung tahun 2010. Dan contoh kedua bagi kolokasi adalah oleh kerana masyarakat Malaysia berubah sejak tahun 1970-an dan oleh kerana ekonomi Malaysia semakin menarik untuk syarikat dan negara antarabangsa, maka
pengajian tentang Malaysia dan tentang bahasa Melayu pula berkembang sejak awal tahun 1970-an. Salah satu contoh adalah pengajian Malaysia di Jerman yang pada awal tahun 1970-an hampir tidak ada, sedangkan terus berkembang sejak itu seiring dengan kebangkitan Malaysia sebagai negara yang menarik di pentas antarabangsa. Kedua-dua contoh di bawah tajuk kolokasi ini, kedua-duanya berada pada lingkungan atau bidang yang sama. Slide seterusnya. Sekarang saya akan menerangkan tentang keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal ini bermaksud wacana mesti memperlihat hubungan berdasarkan binaan tata bahasa. Ini dapat dilihat daripada penggunaan penanda gramatik. Dan keutuhan gramatikal mempunyai 3 jenis, iaitu kata hubung, kata rujukan, dan peleburan dan penggantian. Slide seterusnya. Kata hubung. Kata hubung berfungsi menjalinkan perkataan dengan perkataan, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, dan ayat dengan ayat. Contohnya, seterusnya, oleh itu, kemudian, dan lain-lain lagi. Kata rujukan. Kata rujukan bermaksud 2 perkataan atau lebih yang masing-masing merupakan perkataan tersendiri, tetapi kebiasaannya dikaitkan antara satu sama lain. Di bawah kata rujukan terdapat kata ganti nama, iaitu saya, dia, mereka, kami, kita, itu, ini, dan lain-lain. Dan akhir sekali adalah peleburan dan penggantian. Contohnya, Ali menendang bola dengan laju, manakala Hasan menendang dengan perlahan. Slide seterusnya. Baiklah, kita dapat lihat bagi kata hubung, contoh ayatnya adalah analisis ini menunjukkan bahawa dalam artikel bidang ilmu kemanusiaan dan sains sosial yang diliputi Web of Science, Core Collection, pengarang dari Malaysia menguasai pengajian Malaysia dengan jatah pasaran lebih daripada 86% pada tahun 2020. Di sini kita dapat lihat bahawa kata hubungnya adalah perkataan bahawa dan perkataan dan. Contoh seterusnya adalah, di dalamnya, saya mengaitkan perspektif untuk bahasa Melayu dan bahasa Indonesia dengan perkembangan ekonominya. Di sini kita dapat lihat kata hubung untuk ayat ini adalah untuk dan perkataan dan. Slide seterusnya. Juga di bawah kata hubung, pada saat yang sama, sejumlah bahasa yang dalam sejarah pernah lebih penting kerana kedudukan ekonomi negara yang bersangkutan pada satu ketika akan menurun secara relatif. Dan contoh ayat yang kedua adalah, oleh kerana itu, salah satu tugas utama untuk gerakan nasionalis dan untuk kerajaan yang sungguh ingin membela dan membangun negerinya adalah pendidikan. Pada contoh ayat pertama, kata hubungnya adalah pada saat yang sama, iaitu dia menghuraikan isi dengan huraiannya menggunakan frasa pada saat yang sama. Dan bagi contoh yang kedua, contoh ayat kedua mempunyai perkataan untuk dan perkataan dan sebagai kata hubung. Slide seterusnya. Sama juga masih berada di bawah kata hubung. Justeru terdapat peluang besar untuk pelajar dan penyelidik dari negara yang tidak mempunyai fasiliti itu, iaitu melanjutkan studinya di negara lain yang menawarkan bahasa Melayu atau Indonesia di peringkat universiti seperti di UK, Jerman, Perancis, Belanda atau Itali. Dan contoh yang seterusnya adalah, oleh kerana itu, salah satu tugas utama untuk gerakan nasionalis dan untuk kerajaan yang sungguh ingin membela dan membangun negerinya adalah pendidikan. Kedua-dua ayat tersebut mempunyai perkataan dan yang menghubungkan antara isi dengan isi, dan pada contoh pertama mempunyai justeru
Manakala pada contoh kedua mempunyai oleh kerana itu, di mana ianya perkataan untuk menghuraikan isi. Seterusnya, kata rujukan. Contoh di bawah kata rujukan adalah, sebagai sumbangan kecil, saya turut pada masa itu dan menulis sebuah artikel yang bertajuk Beyond 2020, Indonesian and Malay in a New Linguistic World Order. Contoh kedua, di dalamnya saya mengaitkan perspektif untuk bahasa Melayu dan bahasa Indonesia dengan perkembangan ekonominya. Dan contoh ketiga, tadi kita melihat dari artikel ISI bahawa penulis ilmiah di 117 negara aktif dalam pengajaran Malaysia, termasuk di Lesotho, Ecuador dan Zimbabwe. Pada contoh pertama dan kedua, kedua-duanya mempunyai perkataan saya, iaitu kata ganti nama. Dan begitu juga dengan contoh yang ketiga, menggunakan perkataan kita juga adalah kata ganti nama. Seterusnya adalah penggantian dan peleburan. Pelajar itu tidak hanya menarik dari segi yuran kuliah, mereka sering juga membawa potensi ilmiah yang menarik. Ayat ini kita dapat bahagikan kepada dua, iaitu pelajar itu tidak hanya menarik dari segi yuran kuliah. Dan ayat kedua kita boleh buat adalah pelajar itu sering membawa potensi ilmiah yang menarik. Dan bagi contoh kedua, maka juga kerana dirangsang oleh sejumlah universiti, mereka mula menyelidiki dan menerbitkan artikel tentang Malaysia, termasuk dalam jurnal yang diliputi oleh ISI atau Web of Science. Di sini dapat kita bina ayat, iaitu maka juga kerana dirangsang oleh sejumlah universiti, mereka mula menyelidiki artikel tentang Malaysia. Dan ayat kedua adalah mereka mula menerbitkan artikel termasuk dalam jurnal yang diliputi oleh ISI. Slide seterusnya. Masih berada dalam penggantian dan peleburan, contoh ayat yang pertama adalah, misalnya pelajar dari Frankfurt ikut dalam kertas bahasa Thai dari Malaysia walaupun MOOC Malaysia 2021, sedangkan calon MA dan PhD dari Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia di Semarang, Indonesia ikut dalam kolokium penyelidikan di Frankfurt. Dan contoh kedua adalah pihak Konsulat Jeneral Thailand malah mendanai mata kuliah bahasa Thailand khusus untuk pelajar dari Frankfurt yang diberi dalam talian oleh pensyarah di Universiti Chulalongkorn di Bangkok setiap minggu. Kedua-duanya adalah berada di bawah penggantian dan peleburan. Seterusnya. Baiklah, sekian sahaja dari saya. Saya akan teruskan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih Puteri atas penjelasan. Jadi saya akan meneruskan dengan analisis rujukan daripada artikel. Jadi rujukan pertama yang digunakan oleh penulis adalah kertas kerja. Jadi penulis masih lagi menggunakan sistem FA edisi ke-6, tapi untuk rujukan pada masa sekarang kita perlu menggunakan sistem FA edisi ke-7. Jadi tajuk kertas kerja sepatutnya dicondongkan dan digunakan dalam italic form. Dan tempat di mana kertas kerja diterbitkan tidak sepatutnya lagi ditulis dalam sistem FPA edisi ke-7. Slide seterusnya. Jadi, untuk sistem FPA edisi ke-7, sepatutnya nama pertama sahaja ditulis dan nama terakhir sepatutnya dipendekkan. Dan tajuk buku semestinya dicondongkan dan ditulis dalam sistem italic form. Dan sama juga seperti kertas kerja, tempat buku diterbitkan dan tidak perlu lagi ditulis dalam sistem FPA edisi ke-7. Slide seterusnya. Sama juga seperti tadi,
Dalam sistem FPA edisi ke-7, nama pertama sahaja ditulis sepenuhnya, manakala nama terakhir dipendekkan sahaja, ditulis huruf pertamanya sahaja. Dan ini adalah bagi bab dalam buku. Untuk bab dalam buku, tajuk bab dalam buku tidak sepatutnya dicondongkan dan tidak perlu ditulis dalam italic form. Tapi tajuk buku sepatutnya dicondongkan dan ditulis dalam bentuk italic form. Dan oleh sebab kerana ini adalah bab dalam buku, kita perlulah menulis nombor muka surat bab tersebut. Dan kita juga perlulah menulis siapakah penerbitnya. Jadi untuk slide ini sama juga seperti tadi, nama pertama ditulis sepenuhnya dan nama terakhir ditulis huruf pertamanya sahaja dan dipendekkan. Tahunnya pula terdapat sedikit typo di sini. Kita hanya perlu menulis tahunnya sahaja tanpa sebarang huruf. Dan ini adalah artikel dalam jurnal elektronik. Nama jurnal tersebut perlulah dicondongkan kali dengan nombor jilidnya. Dan untuk sistem FPA edisi ke-6, biasanya mereka menulis dalam talian dan menulis nama pautan DOI. Namun untuk sistem FPA edisi ke-7, kita hanya perlu menulis pautannya sahaja. Slide seterusnya. Jadi saya akan teruskan kepada pembentang seterusnya. Baik, untuk rujukan seterusnya, penulis menggunakan buku. Seperti yang kita tahu, pada masa ini, rujukan yang digunakan ialah rujukan FPA edisi ke-7. Tetapi, penulis menggunakan rujukan FPA edisi ke-6. Jadi, nama pengarang sepatutnya ditulis dengan singkat. Seterusnya, tajuk buku yang digunakan perlu dalam italic form ataupun dicondongkan. Selain itu, tempat diterbitkan juga tidak lagi perlu dimasukkan dalam rujukan. Dan seterusnya, penulis juga menggunakan jurnal atas talian ataupun jurnal elektronik. Sama seperti buku, nama pengarang perlu dipendekkan. Selain itu, tajuk jurnal perlu dicondongkan ataupun dalam bentuk italik dan tarikh diakses juga tidak lagi perlu dimasukkan dalam FPA edisi ke-7 ini. Baiklah, sekian sahaja daripada kumpulan kami untuk pembentangan analisis kemahiran rujukan, keutuhan wacana dan kejelasan. Sekian, terima kasih.